Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengampun, ampunkanlah dosa-dosa kami. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati-hati kami di atas agama-Mu. Ya Allah, ajarkan pada kami apa yang kami jahil, ingatkan kembali pada kami apa yang telah kami lupa. Ya Allah, fahamkan kami agama, ajarkan kepada kami Al-Quran, rezekikan pada kami ilmu yang bermanfaat, amalan yang soleh dan amalan tersebut diterima, serta rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ayah yang saya kasihi, alhamdulillah minggu ni kita dapat bertemu lagi setelah kita bercuti dua ke 3 minggu. InsyaAllah malam ni kita sambung lagi kuliah kita. Ibu ayah yang saya kasihi, InsyaAllah malam ni kita masuk kepada yang lepas kita berhenti dekat makruh sembahyang sunat atau sujud tilawah selepas qomat ataupun hampirnya. InsyaAllah kita akan tengok nanti. Baik, kita menggunakan kitab Al-Qawl Tam fi Ahkam Al-Ma'mum wal Imam. Masalah yang ke-6, makruh sembahyang sunat atau sujud tilawah selepas qomat atau hampirnya. Ibu ayah kalau ada soalan nak tanya ke apa ke, boleh mencerah terus. Boleh mencerah terus, tak perlu tunggu hujung-hujung. Baru boleh terus tanya. Dia lagi senang kalau terus tanya. Baik, sebelum tu kita tengok dulu apa maksud makruh. Dia dalam hukum fiqh ni ibu ayah, dalam hukum fiqh ni dia ada 2 kategori. Dalam hukum fiqh dia ada 2 nama istilah hukum, kategori dia. Yang pertama nama dia hukum wad'i. Waw, dad, ain. Waw baris atas, dad mati, ain baris bawah. Wad'i. Itu yang pertama. Yang kedua cabang hukum dalam fiqh ni nama dia hukum taklifi. Taklifi. Ta, kaf, lam, fa. Taklifi. Hukum wad'i dengan hukum taklifi. Yang kita duk dengar wajib, haram, harus, sunat, makruh tu, yang tu kategori mana? Yang tu kategori hukum taklifi. Yang tu kategori hukum taklifi. Hukum taklifi ni maksud dia apa? Hukum taklifi ni maksud dia 5 hukum ni, wajib, sunat, harus, makruh, haram. 5 ni nama hukum ni, nama dia hukum taklifi. Apa maksud hukum taklifi? Hukum taklifi adalah hukum yang terkena di atas orang yang baligh. Contoh, solat. Solat anak umur 7 tahun dia tak wajib. Maka hukum kena solat tu pada anak umur 7 tahun tak wajib. Tapi anak kita yang umur 17 tahun, apa hukum kepada anak yang umur 17 tahun solat? Apa hukum dia? Wajib. Sebab apa 17 tahun wajib, 7 tahun tak wajib? Sebab 17 tahun dah baligh, 7 tahun belum baligh. Makanya 5 hukum ni kadang-kala jadi wajib, kadang-kala jadi sunat, kadang-kala jadi harus, kadang-kala jadi makruh, kadang-kala jadi haram ni terkena kepada siapa? Kepada orang yang dah baligh. Adapun anak yang belum baligh, dia tak terkena hukum-hukum tu lagi.
Habis tu kalau dia buat macam mana? Kalau dia buat, mak ayah dia dapat pahala. Dia dapat tak pahala? Dia dapat. Contoh macam adik-adik kita ni, mungkin ada yang baru 12 tahun yang belum balik lagi. Dia datang solat, mungkin mak ayah dia tak datang solat, kan? Bukan dia datang ke surau, mak ayah dia tak datang ke surau. Mak ayah dapat pahala? Mak ayah dia dapat pahala, walaupun mak ayah dia tak datang. Tapi lebih baik kalau mak ayah dia datang lah. Dia yang datang tu dapat pahala? Dapat. Tapi dia tak wajib pun. Betul, memang dia tak wajib. Okey, itu nama dia taklifi. Baik. Maka apa bila sebut makruh sembahyang sunat? Makruh, lepas tu ada sebut pula sunat. Makruh ni maksud dia apa? Yang kita faham makruh ni apa? Boleh kongsi dengan saya yang kita faham. Yang ditinggalkan tidak berdosa, tinggal tak berdosa, buat berpahala. Ya, itulah makruh. Makruh ni apa? Tinggal tak berdosa, tinggal buat berpahala. Sekali lagi, makruh tinggal tidak berdosa, dibuat dapat pahala. Oh, makruh ditinggal tidak berdosa, dibuat dapat pahala. Terbalik itu. Terbalik. Makruh ni apa? Makruh ni buat tak dapat apa? Buat tak dapat pahala. Buat tak dapat apa? Maksud tak dapat apa? Tak dapat pahala. Tapi kalau meninggalkan perbuatan tu dapat pahala. Tu dah terbalik tu. Saya ulang sekali. Makruh ni apa? Makruh ni kalau buat perbuatan tu tak dapat apa. Tapi kalau meninggalkan perbuatan tu dapat pahala. Dapat pahala. Jadi itu makruh sembahyang sunat. Maksud dia, kalau sembahyang sunat tak dapat apa. Tapi kalau meninggalkan sembahyang sunat dapat pahala. Faham tak? Dia kata makruh sembahyang sunat atau sujud tilawah selepas qomat atau hampirnya. Mesti ibu yang tertanya-tanya kan, sembahyang sunat ni dah nama sembahyang sunat. Dah sunat ni dah tentulah berpahala. Sunat ni maksud dia apa? Sunat ni buat dapat pahala, tak buat tak dapat apa. Tiba-tiba makruh sembahyang sunat. Maksud makruh apa? Makruh maksud dia meninggalkan sembahyang sunat itu berpahala. Buat sembahyang sunat tu tak dapat pahala. Dah pening dah. Faham maksud makruh? Faham maksud makruh? Faham maksud sunat? Faham. Ibu ayah, perkara baik Islam ataupun agama kita menganjurkan buat. Tetapi ibu ayah, perkara baik mesti dibuat pada tempat, masa dan ketika yang betul. Contohnya apa? Baca Quran. Baik tak baik? Baiklah kan? Baca Quran dalam tandas, baik ke tak baik? Jadi maksud dia kat sini, sembahyang sunat tu baik ke tak baik? Baik. Tapi kalau sembahyang sunat bukan pada tempat dia ataupun bukan pada masa dia, baik ke tak baik? Tak baik. Contoh dia apa? Mari kita tengok. Apabila sembahyang telah diqomatkan, kita nak sembahyang maghrib tadi. Semua bagi faham situasi dia ni, buat bayangan. Situasi dia tadi azan maghrib. Bila azan maghrib, kita sampai ke surau. Bila kita sampai ke surau, kita pun sembahyang sunat. Dia kata apabila sembahyang telah diqomatkan, contohnya sembahyang maghrib, bila dah sampai, bila dia nak qomat, bukan dia nak azan, dia nak qomat. Azan dah berlaku dah, dia nak qomat. Maka janganlah para makmum berbimbang dengan mengerjakan sembahyang sunat. Haji datang ke masjid dah lewat, haji datang ke surau dah lewat. Bila haji dah datang, haji sampai depan pintu, Bilal dah berdiri nak qomat. Maka pada ketika itu, apa yang haji perlu buat? Pengarang kitab kata, jangan solat sunat.
pada ketika itu jangan solat sunat. Dia nak beritahu yang tu. Tapi ustaz, sembahyang sunat ni kan bagus. Sama juga macam Quran tadi. Quran tu bagus. Quran dibaca dalam tandas tak bagus. Sembahyang sunat tu bagus. Tapi sembahyang sunat disembahyangkan ketika nak qomat dah bagus tak bagus? Tak bagus. Itu nama dia makruh. Habis apa nak buat? Bila kita sampai ke surau kita, kita sampai ke masjid kita, dan kita dapati memang Bilal dah bersedia nak qomat, ataupun Bilal tak qomat lagi, kita tengok timing tu mungkin 1-2 minit lagi Bilal akan qomat, maka pada ketika itu apa perlu buat? Datang, tak perlu lagi dah solat sunat. Tunggu Bilal qomat, kemudian saat lagi solat fardu dengan jemaah. Itu saja. Ya. Adakah berbeza sembahyang fardu dengan Jumaat? Jumaat ni maksud saya dia ada azan kedua tu kan. Kemudian khatib sedang naik mimbar mau khutbah. Okey, Tiba-tiba seseorang tu datang, ya. Kemudian dia solat sunat. Dia solat sunat. Okey, cantik soalan tu Ji. Untuk solat Jumaat berbeza, betul Ji. Memang berbeza. Untuk solat Jumaat, apabila khatib naik ke mimbar, kita baru sampai umpamanya, apa yang perlu kita buat adalah kita terus solat sunat. Jangan terus duduk. Kalau duduk makruh. Kalau duduk makruh. Maksud dia tak duduk itu dapat pahala. Tak duduk nak buat apa? Solat sunat lah. Solat sunat ada dua pandangan. Ada mengatakan solat sunat yang dilakukan ketika nak khutbah tu ataupun ketika khatib sedang berkhutbah adalah solat sunat tahiyatul masjid. Satu lagi pandangan kata tak, tu bukan solat sunat tahiyatul masjid, tu solat sunat sebelum Jumaat ataupun solat sunat qabliyah. Pandangan yang paling tepat apa? Solat sunat tahiyatul masjid. Maksud dia yang kita buat selama ni betul tak? Betul dah. Betul dah. Okey? Jelas? Memang ada perbezaan. Yang saya cerita awal tadi tu selain daripada solat Jumaat. Tapi kalaulah solat Jumaat umpamanya khatib dah habis khutbah. Bila khatib habis khutbah, dia turun. Turun nak buat apa? Turun nak solat Jumaat. Kita baru sampai. Maka pada ketika itu kita tak ada solat sunat dah. Tak boleh. Sebab apa? Sebab dah nak solat Jumaat dah. Clear? Jelas tak? Jelas je? Satu lagi. Iya. Masa yang masih lagi kan azan yang kedua tu kan, azan pertama dua orang sembahyang, lepas tu azan kedua mau mimbar, tiba-tiba saya datang. Tapi dia azan, terus kita solat ataupun menunggu dia habis. Ya, betul. Cantik soalan. Soalannya, ketika mana azan dilaungkan, kita datang. Tak kisahlah azan pertama ke, azan kedua ke, mana-mana azan pun. Ketika mana kita datang, azan sedang dikumandangkan. Nak jawab azan dulu ke nak solat sunat dulu? Ada dua pilihan. Ada orang dia selesa jawab azan dulu baru dia solat sunat. Adapun kalau kita tak jawab azan, maksudnya kita tak tunggu azan tu, kita datang walaupun tengah azan kita solat sunat pun tak ada masalah. Dua-dua boleh berlaku atas keselesaan kita. Time azan tu lah. Ya, time azan tu. Sebab kalau saya bagi tahu kata, kena tunggu azan, sekali lagi habis semua yang sebab azan tu sunat. Kan? Seolah macam mewajibkan tunggu pula. Sebab tu kita ada dua pandangan. Satu pandangan tunggu azan, selesai azan baru solat sunat. Satu lagi pandangan terus solat, tak jadi masalah. Maksud dia siapa buat yang terus solat pun betul, siapa yang tunggu azan pun betul. Yang tak betul ni tunggu solat pun tidak, solat pun tidak, tunggu azan pun tidak. Maksud dia masjid dia tak ada langsung. Okey? Boleh ya? Clear? Jelas ah? Cantik. Ibu ayah tanya. Yang saya boleh bagi penjelasan saya bagi, yang saya tak boleh bagi penjelasan
saya cantik, saya semak kitab dulu. Kalau tak jumpa dalam kitab, saya tanya orang. Lepas tu minggu depan, saya sambung, saya cerita. Kalau ibu ayah tak tanya, saya pun tak tahu ibu ayah faham ke tak faham. Lepas tu kalau ibu ayah tak jelas, kalau tak tanya, saya tak boleh nak bantu bagi penjelasan. Saya punya kuliah boleh campur, tak ada masalah. Boleh ganggu masa saya tengah kuliah, tak ada masalah. Kalau di hari Selasa hari tu di Patau-Patau, saya hari Isnin di surau Kompleks Darul Kifayah di di Tanjung Purun tu kan. Hari Selasa saya di surau Al-Munawwarah Patau-Patau 1. Hari Rabu saya di surau UMS kan. Hari Khamis saya bertugas. Hari Jumaat di sini. Hari Sabtu saya di Bedaun. Hari Ahad saya di KK. Hari Ahad saya di KK. Bini saya dah kat sini. Lain macam jumpa bini di KK. Hari Ahad biasanya saya santai-santai keluar jalan. Saya suka ride. Jadi saya akan ambil angin, PKK, Pitambunan, Piranau. Saya minat. Santai-santai je lah. Saya nak cerita apa? Hari Selasa ibu ayah, baru-baru ni lah, saya kuliah saya 15 minit ya. Selebihnya semua soalan. Saya kira balik, ada hampir tak kurang daripada 20 soalan. Nak cerita kata apa? Bila kita timbulkan persoalan yang kita tak faham, baru ilmu tu berkembang. Kalau tak bertanya, dia akan jadi masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Hari baru ni hari Sabtu, hampir 20 soalan. Sampai lajak daripada maghrib tu sampai pukul 8.30. Tu pun ada lagi nak tanya orang. Kebetulan hari tu saya tak ada apa-apa je, saya boleh lah lajak sikit. Kat sini saya tak boleh lajak lah, sebab lepas kuliah di sini saya nak kena pergi ke Taman Arena di IFC pula, di rumah orang. Mengajar lah Ustaz. Mengajar juga. Jadi tanya jangan tak tanya. Okey, cantik. 3 soalan lah tu. Baik. Dia kata apa? Makruh apabila sembahyang telah diqamatkan, maka janganlah para makmum berbimbang. Masuk berbimbang ni kelam kabut. Kelam kabut sini orang panggil apa dah? Baru-baru ni saya punya kelas dekat Masjid An-Nur. Mama-mama tu ada bagi tahu perkataan. Dia kelam kabut ni dia ada perkataan dia. Gelojoh ni ataupun nak cepat-cepat ataupun apa? Gagas. Bergagas. Jangan duk bergagas nak solat sunat. Sebab pada ketika bila nak qomat, itu bukan tempat solat sunat lagi dah. Bukan setakat makruh solat sunat. Pengarang kitab kata apa? Sembahyang sunat atau sujud tilawah. Ibu ayah biasa dengar sujud tilawah. Sujud ada 5 jenis. Sujud ada 5 jenis. Sujud yang pertama, sujud dalam solat tu lah, yang kita rukun solat tu kan, tu sujud juga. Yang kedua nama dia sujud sahwi. Biasa dengar sujud sahwi? Biasa kan? Yang ketiga nama dia sujud syukur. Kita dapat apa-apa, anak kahwin ke, dapat kereta ke, dapat bini nombor 2 ke. Sujud syukur. Sujud syukur bila dapat sesuatu ataupun terhindar daripada bala. Sujud syukur. Yang seterusnya nama dia sujud sajadah. Sujud sajadah dengan sujud tilawah adalah benda yang sama, cuma nama dia ada 2 nama. Sujud sajadah dengan sujud tilawah adalah benda yang sama, perkara yang sama, cuma dia ada 2 nama. Cuma sujud tilawah ataupun sujud sajadah ni, satu dalam solat, dilakukan dalam solat. Yang kedua dilakukan di luar solat. Bila kita lakukan di luar solat? Apabila ataupun bila kita nak lakukan dalam solat? Sama ada dalam solat ataupun di luar solat, apabila kita bertemu 14 ataupun 15 tempat ayat 15 tempat ayat Quran yang ada perkataan sajadah, ataupun kalau kita tengok dalam Quran dia ada macam lambang
lambang masjid. Lambang masjid tu ada maksud. Lambang masjid tu memberi maksud, jumpa je ayat tu selepas habis baca ayat tu. Bukan surat tu, bukan surah tu, tapi selepas habis saja baca ayat tu, sunat sujud. Sunat sujud. Nama dia apa? Sujud tilawah ataupun sujud sajadah. Nama yang sama. Tapi kalau dalam solat macam mana? Kalau dia sujud, memang sujud saja kan? Dia ada sujud dan dia ada bacaan dia. Sujud dan dia ada bacaan. InsyaAllah nanti saya cerita. Hari ni saya nak bagi tahu kata ada 5 jenis sujud saja. Cara praktikal dia nanti. Nak bagi nampak dulu. Kalau dalam solat sama juga, bila bertemu ayat tu maka sunat sujud. Sunat sujud. Boleh ya? Baik. Kat sini dia kata apa? Apabila nak qomat, makruh kita solat sunat, makruh juga kita sujud tilawah. Jangan buat. Baik. Dan jika imam menyuruh muazzin qomatkan sembahyang, dan ia ni maksud dia muazzin tadilah, Bilal tadilah, belum memulakan qomatnya, sekalipun qomat tak berlaku lagi, ataupun imam tak suruh lagi Bilal qomat. Contoh, ada lagi 2-3 minit ataupun seminit je, patutnya dah qomat dah, tapi imam tak suruh pun Bilal qomat, ataupun Bilal tak qomat lagi, tapi semua orang maklum, semua orang tahu memang waktu tu waktu, kalau bola ni orang panggil apa? Waktu kecederaan. Waktu yang memang genting sangat-sangat dah nak solat, maka pada ketika itu makruh kalau kita solat sunat. Okey? Lepas tu dia kata apa? Tidak disuruh oleh imam qomatkan sembahyang, tetapi diketahui mengikut kebiasaan masa memulakan qomat itu telah sampai. Maka adakah makruh bagi makmum memulakan sembahyang sunat seperti mana makruhnya sembahyang sunat selepas diqomatkan sembahyang, ataupun tidak makruh baginya? Saya dah ringkaskan tadi. Yang ni cerita dalam kitab, saya dah ringkaskan tadi. Makruh ke tak makruh solat semasa nak qomat ataupun selepas qomat? Kerana apa? Kerana qomat itu belum dimulakan. Belum dimulakan lagi. Lepas tu dia bagi jawapan mengikut qaul yang mu'tamad. Qaul yang mu'tamad, keputusan yang dipegang lah. Kita bermusyarat ramai-ramai, kita kata apa, kenduri malam ni buat di rumah Bilal kita, semua pun setuju, maka keputusan mu'tamad dia apa? Kenduri buat kat rumah Bilal. Macam tu jugalah. Mengikut qaul yang mu'tamad, bahawa apa dia? Perbuatan tersebut makruh hukumnya. Perbuatan apa? Solat sunat tu makruh, sujud tilawah tu pun makruh. Kerana barang yang hampir kepada sesuatu perkara diberikan hukum perkara itu. Okey? Kerana qomat, kenapa makruh? Kerana qomat boleh berlaku semasa ia sedang dalam sembahyang sunat. Katakanlah dah nak qomat dah, memang tak qomat lagi, kita datang sembahyang sunat. Boleh jadi tak semasa kita sembahyang sunat tu bila qomat? Boleh berlaku. Sebab tu makruh. Kerana apa? Kerana dan dengan demikian itu boleh menyebabkan luputnya takbiratul ihram dengan imam. Makruh kerana apa? Makruh kerana kita akan luput ataupun kita tak dapat fadilat. Fadilat ni apa? Kelebihan. Fadilat ni apa? Pahala. Apa dia? Takbiratul bersama imam. Tu dia kata makruh tu. Tujuan dia nak bagi kita dapat sama-sama, nak bagi dapat kelebihan bertakbiratul ihram bersama imam. Apabila imam angkat takbiratul ihram, Allahu Akbar, dia ada fadilat berjamaah, dia ada fadilat takbiratul ihram. Fadilat takbiratul ihram ni apa? Apabila imam Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar. Kalau sudah dia
baca Habis dah. Kan? Maksud dia dapat fadilat selagi mana apa? Selepas imam bar Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar. Yang tu dapat fadilat. Fadilat apa? Fadilat takbiratul ihram bersama imam. Tapi kalau imam dah bar, lepas tu imam dah baca surah, imam dah baca Fatihah, dah baca ayat lazim, baru kita Allahu Akbar, fadilat takbiratul ihram bersama imam tak dapat dah. Pahala jemaah dapat dah. Fadilat jemaah dapat. Fadilat jemaah dapat dah. Ada beza tu. Okey? Baik. Selesai masalah yang ke-6. Masalah yang ke-7. Sunat imam menyuruh makmum membetulkan saf. Sunat imam menyuruh makmum membetulkan saf. Ibu ayah pasal tak? Kita pergi mana-mana pun bila nak solat, imam akan sebut paling mudah yang kita faham, betulkan saf, rapatkan saf, ataupun sauf sufufakum, kan? Tak kira dalam bahasa Arab ke bahasa Melayu ke, semua tu ibu ayah tidak dibuat dengan saja-saja. Ada arahan. Maksud dia ada dalil, ada suruhan. Baik. Disunatkan bagi imam apabila kita jadi imam, apa dia? Bahawa menyuruh ia para makmum. Kena pesan kat makmum, kena beritahu kat makmum. Bila kita imam dah berdiri tempat imam, pusing belakang, tak pusing belakang pun tak apa, tapi eloknya pusing belakang, adab sikit. Pusing belakang, kalau tak boleh pusing, tengok kiri kanan. Apa dia? Menyuruh ia para makmum dengan membetulkan saf sebelum ia bertakbiratul ihram. Pusing kanan beritahu, betulkan saf. Pusing kiri beritahu, betulkan saf. Mesti kena dalam bahasa Arab ke Ustaz? Tak. Habis kalau di London macam mana? Mereka bahasa Inggeris. Tak semestinya dalam bahasa Arab. Bahasa Melayu pun boleh, bahasa Inggeris pun boleh. Kalau bahasa Inggeris macam mana nak cakap? Straight your line, straight your line. Straight your line, straight your line. Betul ke? Betulkan barisan, betulkan. Kalau baru dengan okey. Gunakan bahasa yang senang difahami. Ya, gunakan bahasa yang senang difahami. Okey. Sunat imam buat kan? Sunat imam buat. Kalau imam tak buat, rugi tak dapat pahala. Kalau imam tak buat, rugi tak dapat pahala. Maka jika para makmum tidak membetulkan juga saf mereka, kalau imam dah cakap betulkan saf, imam dah cakap betulkan saf, makmum ni jenis tagar. Betul tagar. Karat tagaran. Ketegak. Degil. Kalau degil ni apa? gagah. 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 Makmum ni jenis gagah. Kan? Apa imam nak kena buat? Maka hendaklah imam itu berjalan di antara saf-saf untuk membetulkannya. Makmum kalau gagah macam tu, imam kena pergi dekat saf, tarik telinga sikit ke apa kan? Gagah sangat kan? Imam ada kuasa, imam ada kuasa. Kemudian barulah bertakbiratul ihram. Ujung balik ya Ustaz. Imam pula bila hari ni mengaji, rupanya imam ada kuasa untuk membetulkan saf, esoknya dia pun buat. Dah ada orang, ya kan seorang sembahyang. Habis tinggal dia seorang. Nak buat pun tengok keadaan. Kan? Orang kata diplomasi. Macam selalu saya cerita lah. Bila kita nak tegur orang, perbuatan orang tu mungkin salah, dan memang salah pun. Kita yang melihat kesalahan tu wajib tegur. Tapi jangan lupa ada satu lagi benda. Kepada orang yang nak menegur, orang yang nak menegur, dia kena tegur dengan hikmah, dengan bijaksana, dengan baik. Kalaupun perbuatan tu salah dan kita menegur, dan cara menegur kita tu salah, dia tak menyebabkan salah tu dibetulkan. Lain kali dua-dua salah. Benda yang baik mesti dibetulkan dengan, benda yang salah mesti dibetulkan dengan cara yang terbaik. Cara yang terbaik, cara yang betul. Kan? Puji dulu, ajak makan roti canai ke, kan? Tak pun bawa pi ke doset belanja. Doset.
Ustaz gagah, Ustaz sampai dosen. Dah nak cerita tu kalau jenis tagar lah kan. Kalau jenis gagah tu kan, bawa pergi dosen 3-4 kali. Dia jamu dia kau-kau dulu, lepas dia dah kenyang, perut dia pun dah ke depan, baru cakap. Nak bagi tahu lain kali betul kalau sahur elok. Kan? Dah? Tinggal. Mantingan. Mentingan. Maksudnya baru? Keras kepala, tak dengar cakap. Apa? Mantingan. Mantingan. Adik, kita jangan mantingan dia. Betul ya ayat tu? Tapi macam kasar bunyinya tu. Ya. Mantingan. Kami jarang tapi kalau orang tinggal mana kawan ni. Oh, maksudnya kalau guna perkataan tu memang habis lah. Okay. Kalau Penang, kalau saya kan, kalau jenis mantingan tu out metal. Out metal. Maksudnya kalau motor tu meter tu dah tersadai dah, tak boleh buat apa. Out metal, tahu payah. Oh, mantingan loh. Oh, dapat perkataan baru. Mantingan. Cuma jangan guna. Cuma saya tak boleh guna sebarangan lah. Kena tengok ayat. Baik. Okey. Makanya imam kena berjalan dan betulkan saf tu. Okey. Kemudian barulah bertakbiratul ihram. Demikianlah diperbuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang membetulkan saf tu siapa suruh? Nabi suruh. Nabi bukan sekat suruh, Nabi suruh dan Nabi buat. Makanya bila imam ada makmum yang matingan kasar. Ada yang gagah, ada yang degil, maka imam ni menjadi satu kemestian untuk dia betulkan. Dia tak boleh biar. Takkan kita nak tegur yang tak betul tu ketua kampung punya. Panjang cerita. Kan? Tu pun masalah juga tu. Kita kena berlapang dada. Pasal apa? Khutbah tadi dia ada sebut. Kesimpulan yang ketiga, kita kena berlapang dada. Kan? Kita besar macam mana pun kita, kalau salah tetap salah, betul tetap betul. Kita jangan sangka bila kita lebih berusia, bila kita ada kuasa, bila kita ada pengaruh, apa yang kita buat walaupun salah semua betul. Tak betul tu. Sebab apa? Sebab mati esok baru kita tahu langit tinggi ke rendah. Mati esok baru kita tahu. Atas dunia kita boleh besar kepala, kita boleh matingan umpamanya. Tapi esok kita dah masuk kubur, baru kita tahu kita matingan ke malaikat yang nak pukul kita tu ke matingan. Baik, selesai. Masalah yang ke-8. Okey. Tidak sunat membaca basmalah. Tidak sunat membaca basmalah ketika hendak takbiratul ihram. Ibu ayah tahu tak basmalah itu apa? Ya, basmalah adalah satu istilah, satu nama kepada sebutan Bismillahirrahmanirrahim. Bila orang kata, okey, baca basmalah, bukan kita sebut balik basmalah, kita sebut Bismillahirrahmanirrahim. Okey, tahmid. Tahmid ni apa? Tahmid ni adalah satu istilah, nama kepada sebutan Alhamdulillah. Tu yang kita tahlil tu pula. Tahlil tu satu nama kepada sebutan apa? Sebutan La ilaha illallah. Itulah tahlil. Maka di sini dia kata tidak sunat membaca basmalah ketika hendak takbiratul ihram. Ketika mana kita nak angkat takbiratul ihram, sunat ke tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar? Dia kata tak sunat. Dia kata, berkata Asy-Syaikh Al-Qumuli di dalam kitab Al-Jawahir. Apa Syekh kita kata? Ibu ayah, untuk makluman ibu ayah, kitab Al-Qawlu Tam fi Ahkam Al-Ma'mum wal Imam karangan Ibnul Imah. Ini adalah kitab tentang solat dalam mazhab Syafi'i. Tak ada kaitan dengan mazhab Hanafi, tak ada kaitan dengan mazhab Hambali, tak ada kaitan dengan mazhab Maliki. Semua mazhab Syafi'i. Bila sebut mazhab Syafi'i,
Dalam mazhab Syafi'i pun ada pelbagai, berapa banyak ulama yang berbeza pandangan tentang satu-satu hukum. Maka boleh belaka. Boleh guna belaka. Maksud boleh guna belaka, maksudnya kita boleh ikut kesemuanya. Sebab apa? Kita memang dalam mazhab Syafi'i. Saya tak buka dalam mazhab lain. Semua dalam mazhab kita saja. Baik. Dia berkata Syekh Al-Qumuli. Apa Syekh Qumuli kata? Dia kata apabila seseorang hendak bertakbiratul ihram, maka tidaklah disunatkan membaca basmalah, yakni bismillahirrahmanirrahim. Seperti mana tidak disunatkan bagi seseorang itu membacanya ketika hendak ia berihram dengan haji. Syekh Qumuli kata, Anwar, ketika kamu nak bertakbiratul ihram sembahyang, tak perlu kamu sebut bismillahirrahmanirrahim baru Allahu Akbar. Tak perlu. Tapi kalau ada orang sebut, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Kan, kalau orang sebut, dia memang dah jadi adat, kebiasaan dia dari dulu lagi. Dia orang yang sentiasa mengamalkan bismillah. Dia nak makan, dia bismillah. Dia nak melangkah, dia bismillah. Dia nak bercakap, dia bismillah. Ada macam seorang ustaz tu kat Semenanjung kan, bila dia nak cakap, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ingat tak? Ada seorang ustaz tu kan, maksudnya dia menjadi kebiasaan dia dah. Apa pun dia mula dengan bismillah. Sehingga kan, apabila dia nak bertakbiratul ihram pun dia sebut bismillah. Boleh tak? Tak ada masalah. Sebab apa? Perbuatan tu bukan haram. Bukannya haram. Selesai? Baik. Selesai masalah yang ke-8. Ada tak soalan setakat ni? Sebab kalau nak masuk kepada masalah yang ke-9 ni panjang sikit. Masalah yang ke-10 pun panjang sikit. Saya takut tak sempat. Saya buka dulu soalan. Ada tak soalan? Teruskan. Okey. Kalau tak ada soalan, saya teruskan. Baik. Sunat makmum bertakbiratul ihram mengiringi takbir imam. Yang ni yang tadi Haji tanya tu, di mana anda dapat fadilat takbiratul ihram bersama imam? Sunat makmum bertakbiratul ihram mengiringi takbir imam. Ibu ayah, cubalah kalau kita memang dah ahli surau, ahli masjid. Saya yakin kita yang ada kat sini memang ahli surau, ahli masjid. Rugi kalau kita dah datang surau, datang masjid, tapi takbir kita masih lambat daripada imam. Seeloknya bila kita dah jadi amalan datang ke surau masjid, tambahkan lagi satu apa dia? Aku nak imam berdiri je dekat tempat imam, aku ada dekat belakang dah. Jangan imam ada dekat tempat imam, kita baru nak berjalan. Sedangkan kita datang awal. Rugi. Sebab apa? Rugilah kita dah jadi ahli masjid ataupun ahli surau, tapi kita tak dapat pahala fadilat takbiratul ihram bersama imam. Kalau nak jadi ahli surau, ahli masjid, jadilah secara keseluruhan. Antaranya apa? Pastikan bila imam dah berdiri dekat sini, kita dah ada dalam saf. Kan? Dan bila imam angkat je Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar. Janganlah imam tak angkat lagi, kita angkat dulu. Dah kata nak jadi ahli surau, imam baru berdiri, imam baru nak macam ni, dia pun Allahu Akbar, makmum belakang. Itu tak betul lah. Tak betul. Okey, baik. Disunatkan bagi makmum. Apa dia sunat dia? Makmum ni sunat apa? Segera bertakbiratul ihram. Ibu ayah, takbiratul ihram tu sunat kita segerakan. Bila? Sebaik sahaja selesai imam mengangkat takbirnya. Imam angkat takbir Allahu Akbar. Bar je imam, kita pun Allahu Akbar. Jangan tangguh-tangguh. Tu kata kena duduk siap dalam saf. Jangan dah duduk dalam saf masa itulah baru nak betulkan cermin, nak betulkan kopiah. Kita masih dilalaikan lagi. Kalau kita baru nak betul tu baru ni, maksudnya kita masih dilalaikan lagi. Azan dah ke? Masuk tu dah ke? Ha? Saya sambung sikit lagi. Supaya apa? Supaya ia mendapat fadilat takbiratul ihram. Tujuan segera tu apa? Sebab nak dapat
takbir, fadilat takbiratul ihram. Barang siapa, Nabi kata apa? Dalam hadis, barang siapa yang menghadirkan takbiratul ihram 40 pagi, ditulis baginya 2 kelepasan. Kelepasan dari api neraka dan kelepasan daripada nifaq, munafik. Allah. Kita ni Nabi bagi tahu, siapa yang berjaya takbiratul ihram berapa kali? 40 pagi. Maksud dia 40 hari tu tanpa miss, sama-sama takbir bersama imam. Ditulis bagi je 2 kelepasan. Nak lepas neraka ni mudah ya. Mai surau, mai masjid 5 kali sehari semalam dan angkat takbiratul ihram bersama imam. InsyaAllah dapatlah kelepasan api neraka. Pasal Nabi janji. Tapi pasal apa kita tak buat? Sebab kita tak buat? Allah. Ha? Sebab tak tahu. Satu sebab tak tahu. Bila kita dah tahu, sebab kerja. Bila kita dah tahu, sebab apa? Tak sempat. Bila kita dah tahu sebab apa? Sebab malas. Bila kita dah tahu sebab apa? Oh, ni waktu nak pergi makan. Lemah kita, lemah. Kita ni lemah. Siapa kita? Saya pun sama. Allah. Kita doa, ya Allah, Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, jauhkan kami daripada api neraka. Ya Allah, jauhkan kami daripada api neraka. Mudah aja sebenarnya nak jauh daripada api neraka. Datang solat 40 hari berturut-turut. Takbiratul ihram bersama imam. InsyaAllah dapat. Mari kita azam sama-sama ibu ayah. Kita azam sama-sama. Ustaz, kami kalau nak buat 5 waktu tak sempat Ustaz. Tak apa, kita belajar macam ni. Apa kata maghrib isyak jangan miss. Maghrib isyak jangan miss. Berapa lama? Oleh kerana kita tak mampu buat 5 waktu di masjid surau selama 40 hari, kita cuba try maghrib isyak selama 80 hari jangan miss. Ustaz, maghrib isyak tak mampu Ustaz. Saya mampu subuh je Ustaz. Ada orang dia waktu lain dia tak mampu datang, pasal kerja lah apa. Tak apa. Cuba kita azam, kita datang subuh saja. Selama berapa? 80 hari berturut. Ustaz, saya subuh tak boleh, tapi kalau zuhur saya boleh. Cerita dia, carilah macam mana pun bagi boleh juga. Tak dapat 5 waktu, cuba bagi dapat 4 waktu. Tak dapat 4 waktu, cari 3. Tak dapat 3, cari 2. Tak dapat 3, cari 1. Tak dapat 1, sila meninggal. Pasal apa? Bila meninggal, confirm kita akan datang ke surau untuk disembahyangkan. Betul tak? Ya. Dia 40 hari itu. Dia berpindah masjid lain Ustaz. Sini 20 hari. 20 hari. Yang lepas tu tiada masjid di dalam rumah. Tapi cukup 40 hari. Nabi kata, barang siapa yang menghadiri takbiratul ihram 40 pagi. Nabi tak sebut di masjid, di surau. Maksud dia mesti solat berjamaah. Contoh, dia tak boleh datang surau tapi dia ada bini. Hari-hari dia sembahyang jemaah dengan bini dia. Dapatlah. Cumanya sama ke dapat sembahyang di rumah dengan takbiratul ihram di masjid ataupun di surau? Of course lah tak sama. Dari sudut pahala. Kan, dari sudut kekuatan. Kenapa Nabi sampai nak bakar rumah sahabat yang tak datang solat jemaah? Sebab fadilat kelebihan solat jemaah tu, nak cerita macam mana? Nak cerita besarnya fadilat solat jemaah tu. Tu yang sampai ada satu hadis, Nabi sampai nak bakar mana-mana rumah yang tak datang solat jemaah. Nak cerita besar punya fadilat kelebihan solat jemaah tu. Kalau kita tak mampu datang ke masjid setakat kemampuan kita, lepas tu cuba buat di rumah. Kalau kita ada anak, buat dia anak. Buat dengan anak. Tapi kalau kita dapat bawa kita datang surau, bawa anak datang surau, datang masjid, itu lebih baik. Kan? Itu lebih baik. Boleh ya? Baik. Baik. Telah tersebut di dalam kitab Syarah Asy-Syihab. Diriwayatkan ada sekumpulan pencuri telah mencuri mereka 400 ekor unta dan 40
orang hamba sahaya bagi Umamah Al-Bahili. Ada satu cerita dalam kitab Syarah Syihab. Dalam kitab tu dia cerita apa? Dia cerita kata ada pencuri ni, ada satu geng perompak. Dia dah merompak apa? Dia dah merompak satu orang toke. Toke ni nama dia. Toke ni siapa? Toke ni nama dia Abu Umamah Al-Bahili. Abu Umamah Al-Bahili ni dia ada berapa banyak harta? Dia ada 40 orang hamba. Dia ada 40 orang hamba, dia ada 400 ekor unta. Ibu ayah, satu ekor unta harga dia berapa lah? Saya tak tahu, tapi ingat saya lah yang dulu. Saya tak tahu dulu tu maksudnya 5 tahun lepas. Bukan 5 tahun, 5 mungkin 10 tahun lepas. Seingat saya satu ekor unta tu RM5,000. Kalau 400 ekor unta kali berapa? 4 kali 5. Kalau 400 nak cerita apa? Kaya. Nak cerita kaya. Maksud dia Abu Umamah ni orang kaya. Lepas tu dia kata, kemudian datanglah ia menemui Rasulullah SAW. Abu Umamah ni dah kena rompak. Bila dah kena rompak, sedih lah. Bila sedih, apa dia buat? Cari Nabi. Bila cari Nabi, dia mengadu kat Nabi. Dia mengadu apa? Ya Rasulullah, aku ada 400 ekor unta dan aku ada 40 orang hamba. 400 ekor unta hilang, 40 hamba pun hilang. Kenapa? Kena rompak, kena curi. Lepas tu Nabi kata apa kat dia? Nabi kata kat dia, maka bersabdalah Rasulullah SAW kepadanya, aku agak engkau berduka cita kerana luput engkau daripada takbiratul ihram. Lah, Nabi kata, aku ingat hamai jumpa aku ni nak bagi tahu kata hang sedih sebab hang tak sempat takbiratul ihram bersama imam. Rupanya mai cerita pasal harta dunia. Lepas tu Nabi kata apa? Maka jawab Abu Umamah. Abu Umamah kata apa? Ya Rasulullah, kalaupun keluputan takbir ihram itu bagi saya adalah lebih keras dari kehilangan itu semuanya, yakni 400 ekor unta dan 40 orang hambanya yang dicuri orang itu. Abu Umamah jawab, dah ya Rasulullah, dah Rasulullah. Tidak Rasulullah, yang tu tak menduka citakan aku. Maksud dia, kalau setakat 400 ekor unta hilang, 40 orang hamba hilang, aku tak duka cita, aku tak sedih daripada aku sedihnya kehilangan takbiratul ihram. Kita macam mana? Macam mana? Ada peluang nak masuk syurga kita ni? Ada peluang nak masuk syurga? Sebab itulah ibu ayah, kita jangan sangka kita baik. Jangan sangka kita baik, jangan sangka kita dah banyak solat, jangan sangka kita ni ahli ibadah. Ni, sahabat Nabi, dia sanggup hilang 400 ekor unta, dia sanggup hilang 40 hamba, tapi dia tak sanggup hilang takbiratul ihram. Jauh sangat kita dengan sahabat Nabi. Tapi siapa yang nak sangat masuk syurga? Kita orang yang kat tangan, ya Allah bagi syurga, ya Allah, ya Allah bagi syurga, ya Allah. Allah Ta'ala cek balik. Cek apa? Cek ibadah kita. Sembahyang malam malas, sembahyang jemaah pun culas, sedekah, tabung surah, tabung masjid paling-paling pun RM10, itu pun sebulan sekali. Puasa sunat, semata-mata bulan Ramadan. Sembahyang sunat, celah mana nak dapat syurga? Celah mana nak dapat syurga? Jadi jangan sangka baik boy. Yang pertama, jangan sangka baik, jangan rasa mulia, jangan rasa bagus, jangan rasa hebat. Jangan. Tapi rasalah kita lah orang yang paling lemah, kita lah boleh dapat ke syurga ni. Kan? Sebab apa? Kena ada rasa rendah diri, kena rasa tawaduk. Rasa tawaduk tu barulah kita ada potensi nak dapat syurga. Kalau tak ada rasa rendah diri, jangan harap lah. Pasal kita nak sedekah banyak mana sangat, kita nak sedekah, nak solat sunat banyak mana sangat. Okay? Baik.
Sama-sama kita peringatlah kan. Kita nak syurga, kita kena buat cara nak dapat syurga. Kalau kita nak syurga tapi kita punya gerak-geri kita punya ibadah, kita punya tindakan tak seperti macam nak syurga, payahlah nak dapat syurga. Saya doakan ya Allah, masukkanlah kami semua ni ya Allah ke dalam syurga Firdaus tanpa hisab, tanpa azab. Allahumma amin. Telah menyebut pengarang kitab Al-Minhaj, sesungguhnya mendapat fadilat takbiratul ihram itu hanya dengan mengangkat takbiratul ihram itu, mengiringi takbiratul ihram imam. Dalam kitab Minhaj, tadi Haji tanya, bila nak dapat fadilat? Dalam kitab, bila nak dapat fadilat takbiratul ihram bersama imam? Dalam kitab Minhaj pengarang dia kata apa? Fadilat takbiratul ihram itu hanya dengan mengangkat takbiratul ihram itu, mengiringi takbiratul ihram imam. Maksudnya imam bar, kita pun Allahu Akbar. Dan tersebut di dalam kitab Syarah Muhazzab. Dalam satu lagi kitab ni nama Syarah Muhazzab. Syarah Muhazzab ni siapa pengarang dia? Imam Nawawi. Dalam kitab Syarah Muhazzab dia kata apa? Takbiratul ihram itu boleh dicapai dengan tidak diganggu was-was yang zahir. Dan dengan ini nyatalah bahawa orang yang diganggukan dengan was-was yang zahir itu tidaklah ia mendapat fadilatnya. Nak dapat takbiratul ihram, biasa dah tengok orang Allah astagfirullah, Allah astagfirullah. Pernah tak cuba? Maksud dia tak dapat-dapat nak kat takbir. Yang tu semua gangguan, was-was. Dia kata kalau kita diganggu was-was Allah, 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 yang tu tak dapat fadilat. Tak dapat fadilat. Okey? Baik. Macam tak sampai. Macam tak sampai. Ya. Janganlah kalau kita ada yang macam tu, jangan layan. Itu semua was-was syaitan. Kita berdiri dekat tikar sejadah pada waktu zuhur, di hadapan kiri kanan kita ada saf, dalam keadaan kita dah berwuduk, kita nak main layang-layang ke? Kita nak solat lah. Kita nak solat apa? Nak solat zuhur lah. Jadi jangan doa Allah, Allah, Allah. Itu gangguan syaitan. Saya nak cerita kata apa? Tempat kita betul dah, keadaan kita betul dah, dalam keadaan wuduk semua, maka jangan layan. Bila datang was-was, jangan layan. Bila layan, itu yang Allah, Allah, Allah. Last kali imam pun Allahu Akbar, rukuk, boleh pula Allahu Akbar, boleh pula dapat. Nampak tak? Itu nama dia gangguan syaitan. Boleh ya? Okey. Sama tu. Kan? Dia dah Allah dah habis dah. Lepas tu dia buat, dia ungkai, dia buat sekali lagi. Yang tu pun sama tu. Tu diganggu syaitan tu. Syaitan. Kita kalau kita jangan angkat sekali ya. Allahu Akbar. Cukup. Jangan duk layan. Okey. Tapi Ada lagi imam yang laju, Allah Akbar. Allah. Okey. Baik. Laju saudara. Allah. Ibu ayah, solat kita yang pertama 13 rukun mesti cukup. 13 rukun mesti cukup. Yang kedua, dalam 13 rukun ni solat kita ada tamak ninah. Apa maksud tamak ninah? Tamak ninah ni maksudnya tenang seketika. Barang siapa yang solat tanpa tamak ninah boleh batal solat. Sebab tamak ninah termasuk dalam rukun. Rukun. Kan? Contoh. Macam Indon tu saya tak tahu lah. Mereka kan Indon lah. Tadi sebut saya Indon kan. Nak rukuk kan? Allah. Tengok. Allah. 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 Yang tu tak ada tamak-ninah. Bila tak ada tamak-ninah, solat kita tak sah. Tamak-ninah mesti berhenti seketika. Rukuk. Yang kata tamak-ninah dalam rukuk macam mana?
Allahu Akbar. Maksud dia, kita tak bergerak dah. Bila sampai ke had rukuk, kita terhenti seketika. Dalam kadar paling lama pun 3 saat. 1, 2, 3. Baru sami Allahu liman hamidah. 1, 2, 3. Paling kurang Allahu Akbar, rukuk, sujud. 1, 2, 3. Duduk antara dua sujud, Allahu Akbar. 1, 2, 3. Maksud dia, tomak ni dah kena ada. Kalau tidak, takut solat kita batal. Macam saya itu hari itu pengalaman saya tu, saya tak join dalam laju. Saya masih orang sudah habis jalan. Aku masih saya kunci bila macam biasa. Kalau itu saya tak dapat apa kan. Kalau yang tu kalau kita dah berjemaah dengan dia orang, kita boleh niat mufaraqah. Maksud dia niat keluar daripada jemaah, solat sendiri. Saya masuk kan okey. Solat sendiri. Baru rakaat pertama orang sudah ketiga. Okey. Laju Ustaz. Boleh, tak ada masalah, kita boleh niat mufaraqah. Niat keluar daripada jemaah, tak ada masalah. Boleh Baik. Bersalahan jika ia diganggu dengan sedikit was-was sahaja. Nescaya dapatlah ia fadilah itu. Kalau kita was-was sikit-sikit saja, Allah, itu sikit je. Tapi kan Allah, itu banyak tu kan. Allahu Akbar. Okey. Allah. Saya biasa tengok di Penang. Saya tak tahu style macam mana. Dia kat takbir ni satu je ni, Allah. Dulu saya tak percaya tau. Bila ustaz-ustaz duk cerita kita dekat kuliah, saya tak percaya. Jadi bahan ketawa. Tapi bila berlaku depan mata saya sendiri, saya tak jadi semayang. Kan? Cari tempat nak parking. Sini kan, sini. Bang. Saya duduk belakang tu gelak guling-guling, tak jadi semayang. Lagi balik macam tu je. Saya tunggu dia selesai apa semua dulu kat masjid kan, barulah saya semayang. Kalau tidak, tak tahan. Masih duduk teringat lagi. Kita masa solat pun kita boleh ketawa bila teringat lagi tu. Jangan ada punya ada, yang tak ada. Selesai. Baik. Dah, cukup, kita berhenti dulu dekat tu. Kita berhenti dekat masalah yang ke-10. InsyaAllah nanti kita akan sambung di masalah yang ke-11. Ada tak satu soalan lagi? Kalau ada. Kalau ada lah. Kalau tak ada, saya tutup. Ada tak apa-apa lagi? Kalau dia belum lagi mungkin nak kasih tahu dia bar kalau makmum Allah Macam mana? Ulang sekali lagi. sejak makmum tak ikut serentak dengan imam. Okey, lambat dalam 2 ke 3 saat. Okey, Tapi imam sudah akbar, makmum belum lagi akbar. Ya, memang sepatutnya macam itulah. Jangan serentak. Maksud dia biar imam bar dulu, lepas itu barulah kita Allahu Akbar. Jangan serentak. Sebab imam dulu 2 saat dulu. Pastikan imam bar 1, 2 baru kita pun Allahu Akbar. Sebab serentak dengan imam, serentak angkat takbir dengan imam makruh. Pasal kadang-kadang ada setengah orang ni tak sabar, ada yang cepat sebutannya, ada yang lambat sebutannya. Ya, betul. Pastikan apapun, pastikan imam bar dulu. Imam bar baru kita angkat takbir. Boleh ya? Boleh. Wallahu alam. Salah silap saya mohon ampun dan maaf. Mudah-mudahan ada sedikit sebanyak manfaat. InsyaAllah panjang umur kita jumpa lagi minggu depan. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil.
Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.